Okay, Assalamualaikum. Okay, saya Surayati dari Surayati Hong Peti. Okay, jadi maksudnya pengalaman saya selama 20 tahun lebih ini membantu mereka yang sedang mengalami keresahan yang melampau sehingga dada berdebar-debar, lepas tu rasa tak selesa, lepas tu rasa tak boleh tidur. Lepas tu ada yang orang kata kalau di Perak ni orang kata renyang, apa tu orang kata ada yang masalah libang libu apa semua kan. Lepas tu ada yang kata kalau macam di utara kata semak perut. Kalau di selatan kata tak tentu arah. Okey, perasaan-perasaan ni macam tu. Jadi ini memang pengalaman saya lah. Saya memang sangat hampir setiap minggu tu memang ada kes-kes ini, beberapa kes yang orang seperti ini. Jadi kita rasa ramai lah yang menghadapi masalah, kadang-kadang risau, kuat marah, tak tentu, rasa macam takut, tak tentu pasal, tak boleh nak bergerak, apa semua, kadang-kadang risau, lepas tu bila terjaga tak boleh tidur, lepas tu tak boleh nak move on, masa nak gerak tak boleh apa semua, tak confident, macam-macam benda lah kan. Okey, antara faktor dia lah. Okey, antara faktor yang saya fokus dalam treatment saya ni, selalunya saya akan cakap selalu pasal kecederaan lama. Hari ni saya nak cakap kenapa kecederaan lama tu penting kan. Jadi saya ada buku lah yang saya boleh tunjuk macam ni. Okey, kenapa saya kata penting? Perasan tak? Semua saraf di tulang belakang ni, okey, semua saraf bila kita berlaku kecederaan di tulang belakang ni, okey, baik. Okey, Assalamualaikum untuk sekalian. Okey, ada saraf di tulang belakang ni, semua dia akan kontak kepada organ-organ sistem tubuh kita. Nampak tak? Dia akan kontak semua. Jadi bila kita jatuh, kita accident ke, kita terjatuh ke, walaupun tak teruk, kan, walaupun benda ni tak teruk, kita rasa macam tak apa, jatuh tak apa, sikit aja kan. Tapi nampak tak dia macam ni. Bila kalau kita angkat beban berat, berpanjangan kan. Macam saya punya pengalaman dengan anak-anak satu student tu, dia masa kecil dia memang angkat berat, maksudnya beg dia kena berat di sekolah kan. Dia jalan kaki, dia kata setengah kilometer daripada rumah dia. Tapi beg tu berat, beg sekolah tu berat kan. Jadi dia angkat. Jadi bila dia dah masuk universiti, apa semua kan. Jadi dia rasa macam nafas tak puas, walaupun cek tak ada masalah. Memang bila dia x-ray apa semua tak ada masalah. Tapi benda tu berlaku kecederaan bila bebanan tu setiap hari selama 12 tahun, 6 tahun daripada darjah 1 sampai darjah 6. Bayangkan dia. Jadi kalau dia pergi ke mari, jadi sistem ni ada paru-paru dia, jantung dia, ni tu semua. Jadi bila kita accident, kita jatuh, kita cedera, dia akan mengakibatkan walaupun dia tidak teruk tapi dia terganggu. Dia terganggu walaupun kadang-kadang x-ray tak ada masalah kan. Jadi dia terganggu sistem badan dia dekat situ. Jadi saya memang, jadi pengalaman saya di sini memang saya sangat-sangat ambil berat sangat pasal kenapa kecederaan. Sebab kadang-kadang saya tengok x-ray daripada result darah yang apa keputusan saya dapat daripada orang bawa yang diorang dah buat apa semua. Jadi kadang-kadang daripada x-ray, daripada apa semua tak ada masalah, tapi tak selesa. Kan, keputusan darah cantik, lepas tu x-ray cantik, orang kata sakit belakang, tapi memang keputusan memang cantik, tak ada masalah. Tapi dia saya tanya, pernah jatuh tapi tak teruk, pernah aksiden motor, pernah kereta terbalik, pernah ada satu kes tu naik bas terbalik, dia tercampak, kan. Jadi benda tu walaupun dia kata tak ada masalah, dia kata dia pergi sekolah. Tapi masa sebelum dia pergi, masa dia pergi kursus, masa dia nak pergi ke Jerman, saya ada satu kes tu, masa dia nak pergi ke Jerman, tiba-tiba dia tak boleh jalan. Tanpa sebab. Bila saya tanya, dia kata masa dia form 6 dulu, dia kata bas dia pernah terbalik dan dia tercampak, dan alhamdulillah bas tu tak tindih dia. Nampak tak? Tapi memang bila buat tak ada masalah, tiba-tiba tak boleh jalan, pergi urut pun tak mau juga. Jadi benda-benda macam ni. Lepas tu dia ada masalah tak rasa selesa, nak tidur susah, dia rasa macam dia ketakutan, dia rasa macam kadang-kadang rasa nafas tak puas, macam tu lah kan. Jadi benda ni memang kenapa saya fokus, ni dia. Ni antara faktor. Selalu saya sebut kecederaan lama dalam satu rawatan saya, antaranya daripada air dan kecederaan lama. Yang ni yang apa yang saya jumpa, ini pengalaman saya. Saya tak tahu pengalaman orang lain, saya pun duduk berada dalam bidang saya. Jadi selama 20 tahun lebih, ini yang saya nampak, insya-Allah apa yang saya nampak selama ni, yang ni. Jadi saya nampak bila kadang-kadang result darah cantik, semua cantik, tapi tetap sakit.
kan, tetap sakit, tetap tak selesa, lepas tu tak boleh tidur malam, takut, bila terjaga tak, jadi macam ketakutan, nak jumpa kadang-kadang macam student nak jumpa lecturer takut, sedangkan dia orang yang tak ada masalah pun sebelum ni, kan, apa pun dia nak bergerak takut, lepas tu dia akan marah. Dia bila ni dia tak tahu, dia akan marah lah, silap sikit marah pun, tak boleh terkawal, semua perasaan dia tak boleh nak kawal. Jadi macam mana dia nak kerja macam tu? Kalau kita student, macam mana dia nak belajar? Kan, jadi kita nampak, bagi saya lah, pengalaman saya. Sebab tu saya, kalau kenapa saya tekankan, kenapa anak-anak kalau jatuh pun saya kata kena ambil juga ubat jatuh. Sebab kalau kami di sini memang kalau pesakit kami yang dah biasa, memang dia orang tahu dah, dia orang kata nak ubat jatuh memang kita bagi arnika, kan, kita kena bagi selalu. Yang ni memang saya nampak sangat lah. Jadi apa yang saya nampak selama ni, ada satu, kan saya pernah cerita bagaimana seorang yang daripada Scotland yang tak boleh tidur selama 36 tahun. Dia jatuh daripada berdeka masa umur dia 2 tahun, dan dia tak pernah kenal apa itu tidur. Dia datang jumpa saya. Kebetulan dia ikut, dia ada 3 PhD kalau tak salah saya. Lepas tu dia ikut kapal India, lepas tu dia jadi chef. Dia yakin, walaupun dia Kristian Ortodoks, dia kata dia yakin, dia kata Tuhan mesti ada jalan kesembuhan untuk diri dia. Kan, jadi sebab tu saya memang sangat ambil berat sangat tentang kes kecederaan lama, kes jatuh, kes-kes yang macam ni. Memang sebab ini pengalaman saya, dan bagaimana how fast Allah izin apabila saya, macam contohnya orang yang masalah tak boleh tidur, berdebar, kadang-kadang nafas, saya boleh katakan sebahagian besarnya adalah berpunca bagi mereka yang pernah aksiden, pernah jatuh, pernah aktif sukan, pernah terantuk, pernah main bergurau dipijak belakang oleh abang ke macam tu, kan. Jadi yang ni memang saya ambil kira benda-benda yang seperti ini. Ini memang fokus saya lah. Jadi saya nampak bagaimana kadang-kadang kita tengok dia punya kesembuhan dia, kan, ada yang dah 6 tahun, ada satu kes tu 6 tahun dia jadi macam tu, tak tentu hara, sehingga kereta dia nak masuk gaung apa semua, kan. Ini pengalaman saya lah. Dia jadi orang kata macam takut, risau yang tak tentu pasal, lepas tu tak boleh nak buat kerja, lepas tu tak boleh nak fokus, kan. Okey, Cik Zairul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey, jadi itu yang saya nampak. Ni yang saya nampak. Jadi punya bila saya tanya, dulu dia memang pemain hoki, pemain rugby masa di universiti. Jadi kita nampaklah benda-benda yang macam tu. Jadi yang apa yang saya bagi tu, alhamdulillah saya bagi. Batu apabila kita kecederaan, jadi sistem kita punya saraf tulang belakang tu, jadi dia mengganggu. Dia terganggu sistem pencernaan, sistem pernafasan, jadi dia terganggu. Walaupun X-ray nampak tak ada masalah, tapi bagi saya benda tu saya kena ambil berat. Itu antara fokus saya lah, dan rawatan saya memang selalunya macam tu. Jadi itu yang setakat ni yang membantu kami, di mana bila orang-orang yang ada masalah macam ni memang terlalu ramai, dan kadang-kadang kita tak sedar waktu benda ni berlaku kepada kita lah. Okey, jadi kadang-kadang kita kata macam ada gangguan, tak boleh tidur, orang kata aku kena buat orang, kadang-kadang kita rasa macam tu lah. Sebenarnya tidak, sebenarnya diri kita yang ada masalah kecederaan. Selalu lagi, terutamanya bagi mereka yang aktif sukan dan pernah jatuh motor beberapa kali apa semua, kan, pernah aksiden, yang ni kita nampak lah memang ketara sangat lah benda ni, kan. Okey, kalau anak-anak pun macam tu, kadang takut apa semua, kan. Tapi kita tengok balik, kalau boleh pernah jatuh, naik basikal jatuh apa semua, yang tu kena ambil kira. Itu bagi saya lah. Memang tidak semua kes yang macam itu, tapi kalau kes-kes yang macam ni selalunya memang akan kita nampak lah. Kebanyakannya macam tu lah, orang yang pernah ada kecederaan lama, pernah jatuh. Mana ada kita yang tak pernah jatuh, kecil-kecil, kalau jenis aktif macam saya, orang kampung apa semua, kan. Kita nampak lah. Okey, jadi itu yang saya nak share pagi ni. Kenapa saya sangat-sangat tekankan kecederaan lama dari segi fokus rawatan saya. Selain daripada air kosong yang cukup, ini dia sebab dia. Jadi saya nampak benda ni mungkin orang yang tak bagi ini pengalaman saya. Jadi orang lain saya tak tahu, kan. Masing-masing ada peranan, masing-masing ada penemuan, masing-masing yang Allah bagi. Bagaimana kita membantu masyarakat untuk ke arah kesembuhan, mudah-mudahan insya-Allah, amin. So saya minta maaf seandainya apa yang saya kata ini ada kelemahan, ada apa, saya minta maaf. Jadi ini pengalaman saya, bercerita dari segi sudut pengalaman saya, kenapa kecederaan lama tu sangat penting, kenapa kalau cerita dengan saya kena cerita pernah jatuh ke kenapa, kan, walaupun kita nampak kita boleh jalan elok tak ada masalah,
Tapi bagi saya ini adalah merupakan fokus utama apa benda yang masalah yang kita, siapa-siapa yang ada masalah lah, kadang-kadang yang memang kadang-kadang result cantik, apa cantik, darah cantik, semua cantik kan, tapi masih tak selesa, nafas masih tak puas, masih takut, tak boleh tidur malam. Okey, Puan Jamila, Cik Puan Jamila Hashim, okey, Assalamualaikum. Jadi itu yang saya memang, okey, saya memang rasa macam benda ni sangat penting lah. Okey, Cik Jamila, sangat penting. Sangat penting kita fokus pada sama ada anak-anak, you ada anak-anak, cucu, apa semua. Sebab kami memang saya nampak lah, ada yang memang contoh siapa jadi sawan, jadi apa, kadang-kadang sebabkan jatuh je. Okey, Cik Nahasni, okey. Jadi kadang-kadang jatuh je, jatuh lama. Jatuh lama, lepas tu tiba-tiba, lepas kadang-kadang bukan masa tu jadi. Kadang-kadang dia jadi selepas beberapa bulan, selepas beberapa tahun, kan macam tu kan. Sebab ada satu kes saya tu, dia bekerja di dia bekerja dengan TNB lah, lepas tu dia kena masuk dalam manhole tu, masuk dalam, dan tiba-tiba dia tak boleh naik, dia boleh turun tak boleh naik. Kawan dia tarik dia atas pun tak boleh, bagi tangga dia tak boleh naik. Jadi kawan bawah dia tolak dan dia atas. Lepas tu tiba-tiba dia rasa macam tak boleh nak jalan. Tapi bila saya tanya, dia kata pergi x-ray apa semua tak ada masalah. Cuma dia kata masa MRI tu, dia kata terdapat darah beku. Dia pun heran kenapa ada darah beku. Saya tanya dia, dulu pernah aksiden tak? Dia kata pernah, dia kata. Masa bujang-bujang, dia kata 6 tahun, 7 tahun dulu, dia kata kan. Masa tu tak ada apa-apa, dia kata pergi hospital, dia kata masa tu dia memang tak ada kecederaan yang serius dan memang x-ray tak ada masalah. Tapi tiba-tiba tak ada jalan. Lepas tu memang dia orang ni memang tak confident, memang takut. Memang ayah dia bawa masa tu ayah dia bawa kat saya kan, memang dia heran, seorang lelaki tapi takut, macam takut malam, takut macam tu. Sedangkan sebelum tu dia kata dia kecil, dia kata seorang anak yang aktif, yang lasak. Nampak tak? Jantung dia berdebar, dia kata jantung dia lagi macam nak pecah. Dia kata macam tu. Malam dia terjaga tak boleh tidur. Yang ni, ini pengalaman saya. Sebab tu kenapa saya ambil berat dengan benda-benda macam ni. Yang ni dia sebab dia faktor dia kejadian sama ada anak kita, cucu kita, dia kena tolong simpan lah buat kecederaan, kena bagilah. Kalau anak kecil daripada setahun lebih baru nak jalan tu, 7 bulan 8 bulan boleh berdiri tu, yang tu kena bagilah kerap sebab kita nampak banyak-banyak benda kan. Ini pengalaman saya. Sebab tu kenapa saya fokus, saya dah tunjuk tadi kenapa saya fokus. Ini dia sebab dia. Sebab tulang belakang kita, semua tulang belakang kita, di belakang kita, aliran saraf tu semua ke organ-organ tubuh kita. Walaupun secara fizikal dia tak kita ni, dan Allah, kita kena ingat ni, Allah ciptakan kita punya tulang kita sangat kuat. Kan, bila kita jatuh aksiden, kita teruk, baru benda tu terubah, terpatah kan, dalam keadaan sangat kronik, yang sangat kuat baru jadi benda tu. Sebab tu bila dia kecederaan sedikit-sedikit ni, yang lain tak ada apa tu, kita nampak dan dia, tapi dia saraf, mungkin saraf lah. Kan saya bukanlah kata saya merawat saraf, tidak, tapi saya fokus kepada kecederaan yang berlaku, insya-Allah. Okey, ini saya rasa ini saja saya dapat kongsikan. Jadi jika bermanfaat boleh share. Saya minta maaf atas salah silap saya, sebab saya bercakap dari sudut pengalaman saya selama 20 tahun lebih di sinilah. Okey, jadi saya minta maaf. Jadi saya sekiranya ada siapa yang perlu nak dibantu, boleh hubungi saya. Dan saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Dan dan bermanfaat boleh share lah. Okey, saya doa saya semoga kita semua Allah bagi kesihatan yang baik, kita dapat teruskan ibadah di bulan Ramadan ni, dan semoga Allah redha kita dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Okey, amin. Assalamualaikum.